Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyitah binti Zulkifli, nombor matrik 054818. InsyaAllah dalam video ni kami daripada kumpulan 9 akan menerangkan berkaitan dengan isu-isu dalam perubahan sosial di Malaysia. Jadi antara topik yang kami bawakan dalam tajuk kami ini adalah berkaitan dengan konsep terlebih dahululah. Konsep perubahan sosial iaitu definisi, ciri, bentuk, teori, matlamat dan sebagainya lah yang berkaitan dengan konsep perubahan sosial di Malaysia. Jadi yang kedua kami bawakan topik yang paling utama iaitu isu-isu dalam perubahan sosial di Malaysia. Dan antara isu-isu yang kami kemukakan adalah isu pandemik COVID-19, isu bencana alam iaitu banjir, isu pengangguran, isu perlakuan buli dan juga isu pendatang asing tanpa izin. Seterusnya kami juga bawakan refleksi dakwah berkaitan dengan isu-isu yang kami kemukakan serta langkah-langkah ataupun cadangan penyelesaian untuk menghadapi isu-isu perubahan sosial di Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ni adalah perubahan yang berlaku dalam struktur sosial ataupun perubahan tu berlaku dalam pola perilaku atau perubahan sosial tu juga boleh berlaku dalam anggota keluarga sesebuah masyarakat. Jadi kalau perubahan sosial tu kalau perubahan tu berlaku secara individu ataupun beberapa kelompok sahaja dalam masyarakat tu tak dipanggil ataupun tak dikira sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial ini juga boleh berlaku secara cepat ataupun secara lambat, dan perubahan sosial ini juga adalah satu variasi daripada cara hidup ataupun perubahan sosial ini boleh berlaku akibat daripada ideologi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Terusnya saya akan meringkaskan berkaitan dengan ciri-ciri perubahan sosial. Jadi antara ciri-ciri perubahan sosial adalah yang pertama bersifat sosial lah. Maksudnya bersifat sosial tu berlaku dalam struktur sosial ataupun dalam sesebuah keluarga dalam masyarakat. Jadi yang kedua, ciri yang kedua adalah ia merupakan satu keperluan untuk meningkatkan lagi kualiti hidup ataupun meningkatkan daripada kemunduran kepada kemajuan. Yang ketiga adalah bersifat universal. Jadi yang keempat adalah perubahan sosial ni boleh berlaku secara dirancang ataupun tak dirancang, dan perubahan sosial juga boleh berlaku secara berterusan ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nabila Huda Metamullah, nombor matrik 054677. Baiklah, saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya mengenai bentuk perubahan sosial. Terdapat 3 bentuk perubahan sosial, iaitu yang pertama perubahan evolusi dan revolusi. Evolusi ialah perubahan yang berlaku dalam proses yang tanpa ada kehendak dan keperluan daripada masyarakat tertentu. Perubahan ini berlaku kerana adanya dorongan usaha daripada masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap keperluan hidup dalam perkembangan masyarakat pada masa-masa tertentu. Contohnya, melalui modernisasi maka berlaku perubahan pada sistem pengangkutan dan sistem perbankan. Manakala perubahan revolusi ialah perubahan yang berlaku secara cepat dan dalam tempoh yang sekejap. Perubahan ini boleh berlaku kerana sudah dirancangkan sebelum atau tidak sama sekali. Contohnya ialah revolusi perindustrian di mana sebelum ini menggunakan tenaga kerja manusia telah berubah dengan penggunaan mesin. Bentuk yang kedua ialah bentuk perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, dan bentuk yang ketiga ialah perubahan kecil dan perubahan besar. Seterusnya kita pergi kepada teori perubahan sosial. Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahawa evolusi mempengaruhi cara penorganisasian masyarakat, terutamanya yang berkaitan dengan sistem kerja. Tuanis berpendapat bahawa masyarakat berubah dari tahap sederhana ke tahap yang lebih kompleks di mana dapat dilihat berlaku transformasi dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat tradisional pada masa dulu dibahagikan kelompok mengikut tua ataupun muda, namun pada masa sekarang ni ia dibahagikan mengikut pangkat, darjat dan sebagainya. Teori yang kedua iaitu teori konflik. Teori ini menganggap konflik adalah satu aspek utama dalam kehidupan masyarakat dan ia tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya. Dari perspektif teori konflik, undang-undang menjadi alat penting yang digunakan oleh pihak berkuasa bagi menjamin supaya anggota masyarakat tidak melanggar peraturan. Terusnya kita pergi kepada faktor perubahan sosial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Bagi faktor dalaman ni terdapat 3 faktor lah, iaitu perubahan penduduk, penemuan baru dan konflik dalam masyarakat. Bagi perubahan penduduk, ia boleh berlaku apabila penduduk di suatu kawasan itu bertambah ataupun berkurang. Pertambahan bilangan masyarakat menyebabkan perubahan pada struktur sosial masyarakat. Contohnya, pertambahan penduduk menyebabkan perubahan pada tempat tinggal seperti semakin ramai masyarakat di satu kawasan. Dan faktor yang kedua itu faktor penemuan baru. Ia boleh berlaku sama ada dalam bentuk ilmu pengetahuan ataupun teknologi, dan faktor yang ketiga itu konflik dalam masyarakat. Bagi faktor luaran pula, ia berlaku di luar kawalan masyarakat itu sendiri, antaranya bencana alam dan pengaruh budaya masyarakat lain. Bencana alam ni akan menghancurkan sesuatu kawasan yang menyebabkan masyarakat akan berpindah ke kawasan yang baru dan mereka terpaksa beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan suasana baru. Contohnya, sebelum berlaku banjir, penduduk tinggal di tepi-tepi pantai dan bekerja sebagai nelayan, namun setelah itu mereka terpaksa berpindah dan mencari pekerjaan yang baru.
pengaruh budaya masyarakat lain ni melibatkan tiga, iaitu difusi, akulturasi dan asimilasi. Saya Puteri Hazira binti Rambai, nombor matrik 054634. Saya akan menerangkan tentang perubahan sosial daripada perspektif Barat dan juga Islam. Mengambil dari pandangan yang sering digunakan, iaitu perubahan sosial menurut Wilbur Imura adalah satu perubahan penting dari struktur sosial yang berkenaan dengan pola perilaku, aktiviti dan tingkah laku masyarakat. Selain itu, sejarah Barat lain juga memberikan pandangan yang sama, iaitu sebagai contoh, Kingsley Davis dalam kitabnya Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial mengemukakan pandangannya perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam fungsi masyarakat dan ia merupakan sebahagian dari perubahan kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksudkan adalah perubahan dari segi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Secara ringkasnya, sejarah Barat ni memandang perubahan sosial sebagai satu perubahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat, iaitu dari segi tingkah laku, perilaku dan juga budaya. Dan menurut sejarah Islam pula, perubahan sosial daripada pandangan Islam menurut Ibn Khaldun, seorang pengasas teori perubahan sosial Islam, menjelaskan perubahan sosial merupakan pergerakan dari masyarakat nomaden, iaitu berpindah-pindah menuju kepada masyarakat yang menetap, bermula daripada masyarakat yang mengalami kehidupan yang susah, iaitu kemiskinan, dan penuh perjuangan kepada masyarakat yang moden. Dalam pandangan Ibn Khaldun, masyarakat tidak bersifat statik tetapi akan terus mengalami perubahan sebagaimana keadaan alam, agama, bangsa dan kebudayaan. Ibn Khaldun juga memberikan definisi perubahan sosial dengan mengutamakan peranan agama dalam perubahan yang berlaku. Perubahan sosial dalam Islam ini juga berkait dengan perubahan sosial sepanjang abad Islam daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui metode-metode yang dipakai, yang mana telah mengubah pola perilaku masyarakat dari yang suka berperang, suka membunuh anak perempuan, suka mabuk dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini telah hilang ketika Nabi Muhammad SAW mengubah sosial budaya yang ada pada ketika itu. Antara isu dalam perubahan sosial di Malaysia yang berlaku, isu bencana alam, iaitu banjir. Bencana ialah kejadian ataupun urutan sesuatu kejadian yang mengancam dan mengganggu bagi kehidupan suatu masyarakat yang berpunca daripada alam ataupun manusia sehingga mengakibatkan kerosakan sama ada dari segi harta benda, nyawa maupun kerugian lain. Sebagai contoh, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, kemarau, angin taufan, tanah runtuh dan banyak lagi. Manakala banjir pula ialah sesuatu peristiwa di mana keadaan air menenggelami kawasan yang luas ataupun dikenali sebagai bah. Pada penghujung tahun 2020 sehingga awal tahun 2021, terdapat lebih 8 negeri terlibat dengan bencana banjir, iaitu negeri Selangor, Kelantan, Perak, Sabah, Sarawak, Johor, Pahang dan Terengganu. Daripada isu bencana alam iaitu banjir, telah berlakunya perubahan sosial dari aspek sosial budaya, iaitu pengurangan sikap kekeluargaan. Perilaku ini dapat dilihat pada masyarakat pasca bencana alam. Hal ini berlaku pada saat penerimaan bantuan bencana alam, di mana sebahagian masyarakat ini lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga beberapa masyarakat lain tidak mendapatkan bantuan. Jadi daripada pengurangan sikap kekeluargaan ini, kita boleh juga nampak apabila berlakunya banjir, masyarakat ini menjadi jauh daripada hubungan kekeluargaan sendiri. Seperti mereka hanya berada dalam kelompok keluarga masing-masing apabila berada di pusat pendapatan banjir. Kemudian yang kedua, perubahan rutin harian masyarakat. Perubahan rutin harian masyarakat ini juga merupakan satu perubahan aspek sosial budaya dalam isu bencana alam. Rutin harian masyarakat ini dia telah bertukar kepada aktiviti menyelamatkan nyawa, harta benda, dokumen penting dan sebagainya. Selain itu, aktiviti seperti mencuci rumah, membasuh pakaian dan juga menjaga anak juga telah berubah. Yang mana rutin ini sebelumnya menjadi ataupun lebih tertumpu kepada kaum wanita. Tetapi apabila berlakunya banjir, aktiviti mencuci rumah, membasuh pakaian dan menjaga anak ini dia telah menjadi kewajipan kepada semua, termasuk kaum lelaki. Okey, begitu juga dengan rutin harian seperti kegiatan keagamaan dan juga pengajian. Okey, akhir sekali kelembapan aktiviti masyarakat. Okey, apabila berlakunya banjir ni, aktiviti masyarakat ni dia akan menjadi sangat perlahan dan tertangguh. Kali perlu menunggu paras air menurun dan melakukan kerja-kerja pembersihan terlebih dahulu. Selain itu, segala aktiviti masyarakat ni dia menjadi perlahan kerana hentinya segala servis-servis perkhidmatan dan perniagaan akibat banjir seperti kedai makan, pasaraya, farmasi dan lain-lain. Jadi, masyarakat juga terpaksa berhenti bekerja buat sementara waktu untuk menyelesaikan masalah banjir yang dihadapi. Okey, perubahan yang kedua iaitu perubahan dari segi aspek sosioekonomi. Okey, banjir yang melanda masyarakat di Malaysia ini bukan sahaja membawa kepada perubahan sosial budaya, akan tetapi juga dari sudut ekonomi. Salah satunya adalah kemerosotan pendapatan di kalangan masyarakat dan buruh. Okey, jadi kemusnahan ternakan dan tanaman telah menyebabkan masyarakat hilang punca pendapatan. Selain itu juga, ketua keluarga juga perlu mencari pekerjaan segera bagi menanggung kos kerugian dan kerosakan yang berlaku akibat banjir. Okey, kemudian yang kedua, pengurangan sumber makanan. Okey, apabila berlakunya banjir ni, ia telah menghadkan bantuan makanan bagi masyarakat. Hal ini kerana air-air yang menenggelamkan kawasan darat ini telah memusnahkan makanan-makanan yang ada. Kemudian flora dan fauna juga turut musnah dan rosak. Jadi maka sumber makanan itu tidak dapat diperolehi daripada flora dan fauna. Jadi sumber bekalan mentah juga tidak dapat dihantar kerana berlakunya kesulitan seperti sistem pengangkutan yang rosak. Okey, kemudian yang terakhir, perubahan permusnahan pembangunan negara. Okey, kerosakan harta benda awam dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi hal ini kerana pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan wang lebih bagi membantu mangsa bencana banjir dari segi keperluan harian. Okey, selain itu juga ia juga membawa kepada kerugian kepada negara kerana perlu mengeluarkan kos yang tinggi bagi memperbaiki semula pembangunan yang musnah. Jadi antara refleksi dakwah daripada isu banjir ini adalah apa yang kita boleh ambil, iaitu bencana alam yang berlaku ni adalah untuk mengajar kita supaya menghargai dan juga menghayati ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi selain itu juga manusia ni perlulah apa orang cakap, menekankan sifat redha dan dengan segala ketentuan yang Allah telah tetapkan. Maksudnya banjir ni bukanlah sahaja Allah turunkan, jadi ada bersebabnya. Okey, seterusnya isu perubahan sosial yang paling besar di Malaysia iaitu isu pandemik COVID-19. Okey, seperti mana yang kita tahu, isu pandemik COVID-19 ini adalah isu yang baru sahaja muncul, akan tetapi perbincangannya adalah luas kerana impaknya begitu besar kepada masyarakat. Jadi menurut Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, COVID-19 ataupun coronavirus merupakan satu wabak yang ditemui di Perairan Wuhan, China. Coronavirus ataupun novel coronavirus 2019 ini telah merebak di seluruh dunia dan menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Jadi virus ini juga telah merebak melalui titisan dari hidung ataupun mulut apabila seseorang itu dijangkiti dan mengalami simptom seperti sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk sehingga menyebabkan kematian. Dan daripada itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengkategorikan situasi penularan COVID-19 ini sebagai pandemik kerana ianya merupakan penyakit berjangkit yang merebak melalui populasi manusia dan merentasi kawasan luas hingga melepasi sempadan negara dan benua, malah ke seluruh dunia. Jadi pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan, pendidikan, ekonomi, kewangan dan malah kepada pembangunan masyarakat Indonesia. Okey, berbalik kepada isu dalam perubahan sosial yang kedua ini, COVID-19 di Malaysia telah mencapai tahap yang serius apabila virus tersebut mula merebak sehingga menyebabkan kematian. Oleh yang demikian, kualiti hidup masyarakat telah berkurang dan jangka hayat semakin rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui kes kematian secara keseluruhan yang telah dicatatkan sehingga 9 Februari 2022 iaitu sebanyak 32,600 kes di Malaysia. Manakala dalam statistik Asia Tenggara juga, Malaysia berada pada kedudukan ketiga kes keseluruhan tertinggi jangkitan COVID-19. Okey, pandemik COVID-19 ini telah menimbulkan perubahan kepada sosial budaya di Malaysia, antaranya perubahan nilai dan norma pada masyarakat. Ia telah menimbulkan perubahan kepada kehidupan masyarakat seperti bersosial dan berkomunikasi. Okey, dari segi berkomunikasi ini seperti mana yang kita lihat sebelum munculnya pandemik COVID-19 ni, masyarakat merupakan masyarakat yang sangat orang cakap terlebih kepada sopan dan juga peramah. Tapi apabila munculnya pandemik COVID-19 ni, masyarakat telah berubah kepada norma baru iaitu kurang berinteraksi sesama mereka bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ni lah. Okey, jadi mereka ni hanya berkomunikasi atas perkara yang penting dan darurat sahaja. Okey, selain itu, perubahan perilaku masyarakat iaitu sikap segelintir masyarakat ni yang mana kita tengok mementingkan diri sendiri. Antara contohnya, dia tidak mendengar arahan pihak kerajaan iaitu dia keluar sesuka hati dari kawasan perumahan tanpa alasan yang kukuh. Dan sekaligus, golongan ini telah meningkatkan risiko penularan wabak COVID-19. Jadi akhir sekali, perubahan sosial budaya yang berlaku adalah dari segi perubahan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dulu yang bebas bergerak dan berjalan tanpa memakai sebarang bentuk perlindungan diri seperti face mask. Waktu berniaga juga masyarakat perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jadi kategori perubahan sosial yang kedua pula adalah perubahan kepada sosioekonomi. Seperti mana yang kita tahu, ekonomi merupakan asas pembinaan kemajuan sesebuah masyarakat di Malaysia melalui perniagaan, pertanian, peternakan dan sebagainya. Jadi Malaysia ini mengalami kerosakan pendapatan daripada penutupan klinik-klinik dan juga sektor pekerjaan telah memaksa buruh-buruh untuk mencari dan mendana pendapatan sendiri. Perubahan sosioekonomi yang kedua adalah kerajaan perlu mengeluarkan sejumlah wang yang banyak bagi membeli vaksin sebagai penawar kepada virus corona, iaitu mengeluarkan peningkatan kos rawatan lah. Okey, kemudian yang ketiga, kemunduran sektor utama, iaitu dia menjadi aspek perubahan sosioekonomi yang paling ketara lah. Seperti yang cakap sektor utama seperti hiburan, pasar hiburan, peruncitan, perhotelan, pelancongan dan sebagainya lah. Jadi perubahan sosial terakhir yang berlaku pada isu pandemik COVID-19 ini adalah perubahan kepada norma baru pendidikan. Iaitu yang pertama, pembelajaran dan pengajaran di rumah. Apabila berlakunya COVID-19 ini telah memaksa para pelajar dan juga para pendidik untuk melakukan PDP secara atas talian dan juga melalui aplikasi pembelajaran yang inilah atas talian seperti Webex, Google Meet dan sebagainya. Okey, kemudian yang kedua, penggunaan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam pembelajaran yang mana benda ni menunjukkan impak yang positif kepada pelajar. Contohnya ketika perbincangan dilakukan, pertukaran pendapat secara langsung itu telah menghilangkan perasaan takut mereka untuk mengeluarkan idea. Okey, kemudian dapat juga kita tengok perubahan dari segi norma pendidikan ni. Yang terakhir sekali, penangguhan peperiksaan awal. Okey, penangguhan peperiksaan awal ni seperti sistem pelajaran Malaysia SPM, ujian pencapaian sekolah UPSR dan juga sistem pentaksiran tingkatan 3 PT3 daripada tahun 2020 menimbulkan kebimbangan ibu bapa lah. Sebabnya hal ini dijalankan untuk menjaminkan keselamatan juga kesihatan para guru dan pelajar. Antara refleksi dakwah dari isu pandemik COVID-19 ni, apa yang boleh saya simpulkan adalah sebagai seorang pendakwah, kita haruslah menggunakan kaedah advokasi dalam bentuk nasihat kepada para masyarakat yang menghadapi COVID-19 ini untuk supaya mereka ni rela dengan ketentuan Allah. Kemudian dari segi sudut perspektif dakwah juga, kita haruslah menganggap bahawa isu pandemik COVID-19 ni yang membawa kepada perubahan sosial yang besar dalam masyarakat ni adalah salah satu perubahan ke arah kebaikan, iaitu kebaikan dari segi mengelak daripada maksiat. Seperti apabila berlakunya COVID ni, banyak pusat-pusat hiburan ditutup. Okey, kemudian
Benda yang ketiga, dari segi isu pandemik COVID-19 dapat kita katakan bahawa segala yang Allah telah cakap dalam Al-Quran itu adalah akan berlaku, dan untuk sebagai memberi peringatan lah kepada manusia supaya sedar bahawa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal selamanya, tapi hanyalah sementara. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan isu perubahan sosial di Malaysia yang ketiga, iaitu isu pengangguran. Jadi seperti mana yang kita tahu, penganggur ni adalah seseorang tu tak bekerja ataupun tak mempunyai pekerjaan lah maksudnya. Dan tak mempunyai pekerjaan tu disebabkan beberapa faktor. Antara faktor tersebut adalah disebabkan kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan ke ataupun pengurangan pekerja oleh kerajaan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia menerusi laporan ekonomi pada tahun 2000 menunjukkan pengangguran di Malaysia ni menjangkaui fasa yang kritikal yang disebabkan oleh faktor dalaman dan juga faktor luaran. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan perubahan yang berlaku akibat daripada isu pengangguran di Malaysia. Jadi antara perubahan-perubahan sosial yang berlaku akibat daripada isu pengangguran di Malaysia adalah perubahan kepada sosioekonomi. Jadi yang pertama adalah penurunan taraf kehidupan. Jadi akibat daripada kadar pengangguran yang tinggi, maka keluaran kas negara ni akan berkurangan dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan. Jadi melalui masalah ni, ia akan menyebabkan penurunan taraf penduduk di sesebuah negara tu akan menurun. Jadi yang kedua adalah pengeluaran keluaran negara. Jadi kebiasaannya graduan ni dia akan ada sifat memilih tau. Dia akan sifat memilih pekerjaan. Jadi bila diorang pilih pekerjaan ikut kemahiran yang dia ada, ataupun dia akan pilih pekerjaan ikut bidang yang diambil masa dia belajar universiti dulu. Jadi sifat kurang mahir dalam sesuatu bidang ni akan menyebabkan berlakunya pengangguran. Jadi yang ketiga adalah kesan kepada kelembapan pembangunan negara. Jadi kekurangan tenaga mahir dan saling memilih pekerjaan ni akan menyebabkan berlakunya kelembapan terhadap pembangunan sesebuah negara. Jadi seterusnya kita akan lihat kepada perubahan daripada sudut pembangunan sosial. Yang pertama adalah peningkatan kepada gejala sosial dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang tu menganggur, dia akan cari jalan untuk dapatkan duit juga melalui rompakan ke, melalui mereka nak membunuh ke, ataupun gejala-gejala yang berkaitan dengannya. Jadi yang kedua adalah masalah tekanan jiwa kepada penganggur yang dah lama menganggur. Yang contoh dia macam mereka ni akan fikir tanggungjawab mereka kepada keluarga ke, ataupun nak cari nafkah kepada isteri, ataupun nak cari nafkah kepada anak-anak. Jadi yang ketiga adalah mewujudkan keadaan yang tidak tenang dan tenteram dalam institusi keluarga. Okey, seterusnya saya akan merumuskan berkaitan dengan refleksi dakwah berkaitan dengan isu pengangguran di Malaysia. Jadi apa yang saya dapat rumuskan adalah kerja ni adalah dari segi umum adalah membawa maksud kita nak cari bukan saja kita nak cari hubungan dengan manusia, tapi kita nak rapatkan hubungan kita dengan Allah. Jadi apa yang utama dulu Allah lah terlebih dahulu, barulah kita nak rapatkan hubungan tu dengan manusia. Jadi seterusnya umat Islam ni menggalakkan umatnya untuk bekerja ataupun mencari rezeki ataupun memakmurkan bumi untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Jadi Islam ni tak menggalakkanlah umatnya untuk tak buat apa-apa ataupun tak bekerja. Sebab Islam ni menggalakkan umat dia untuk berusaha mencari kerja, dan bukanlah termasuk dalam akhlak Muslim jika seseorang itu tak bekerja ataupun membuang masa. Okay, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan isu perlakuan buli di Malaysia. Jadi isu perlakuan buli ni adalah isu ataupun masalah disiplin yang berlaku terutamanya di sekolah rendah dan juga sekolah menengah di Malaysia. Dan antara pelajar-pelajar yang terlibat kebiasaannya adalah dalam lingkungan umur 7 hingga 18 tahun. Okay, perlakuan buli ni boleh didefinisikan sebagai perlakuan yang mengasari golongan lemah untuk menunjukkan kekuatan dengan memastikan mangsa buli itu mengikuti semua arahan daripada pembuli. Seterusnya saya akan menerangkan apakah perubahan yang berlaku akibat daripada perlakuan isu jenayah buli di Malaysia. Jadi antara perubahan yang berlaku, yang pertama adalah perubahan kepada prestasi akademik mangsa buli. Jadi kebiasaannya mangsa buli ini tidak akan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran di dalam kelas. Selain itu, mangsa buli ini juga akan rasa takut untuk datang ke sekolah, untuk hadir ke dalam kelas sebab takut akan berhadapan dengan pembuli. Seterusnya, prestasi akademik pelajar mangsa buli ini juga akan merosot kerana kehilangan minat dan juga kehilangan tenaga akibat daripada pembuli tersebut membuli mangsa buli. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada perubahan dari segi tingkah laku terhadap
isu yang berlaku, iaitu isu jenayah buli di Malaysia lah. Di antara perubahan dari segi tingkah laku mangsa buli adalah mangsa buli tersebut akan mengalami kemurungan akibat daripada kes jenayah buli yang mana mempengaruhi kesihatan mental mangsa buli. Jenayah buli ini juga akan menyebabkan pelajar yang dibuli akan menghadapi masalah dalam kehidupan seharian mereka. Dan jika pelajar tersebut mengalami kemurungan yang teruk ataupun mengalami kemurungan yang terlalu serius, dia berisiko untuk mencederakan ataupun membunuh diri. Seterusnya saya akan merumuskan apakah refleksi dakwah berkaitan dengan isu perlakuan buli di Malaysia. Jadi, isu perlakuan buli ini merupakan isu yang bertentangan dengan agama dan nilai kemanusiaan. Yang mana perlakuan buli ini adalah perlakuan yang ditolak dan tak diterima sama sekali. Jadi, isu jenayah buli ini berkait rapat dengan pegangan seseorang itu pada nilai agama. Yang mana agama ini merupakan satu panduan asas ataupun satu panduan utama atau didikan awal lah seseorang dalam semua perkara yang dilakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk menjadi seorang yang mentaati perintah Allah, menghormati antara satu sama lain dan juga menjaga hak satu sama lain. Bukan melakukan tindakan yang kasar ataupun melakukan kezaliman kepada seseorang. Kelima ialah isu pendatang asing tanpa izin ataupun dikenali sebagai parti. Migrasi merupakan proses yang dinamik di mana ia mempunyai kaitan dengan liberalisasi pasaran ekonomi, penawaran buruh asing dan dasar migrasi yang tidak konsisten, terutamanya oleh negara penerima iaitu Malaysia sendiri. Keadaan ini telah mengakibatkan situasi migrasi tidak dapat dikawal dengan cekap dan hal ini telah menjadi semakin buruk dengan kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negara kita. Pendatang asing tanpa izin bermaksud orang asing yang memasuki sebuah negara lain dengan tidak mendapat kebenaran daripada kerajaan negara tersebut. Ini kerana negara Malaysia semakin pesat membangun, maka kemasukan parti ni kebiasaannya bertujuan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh dalam sektor seperti pembinaan, perkhidmatan dan pembuatan. Dan mereka biasanya terdiri daripada Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Kemboja dan sebagainya. Kemasukan parti ke dalam negara kita secara tidak langsung telah mendatangkan pelbagai perubahan khususnya kepada masyarakat dan negara kita sendiri. Dari aspek ekonomi, beberapa perubahan iaitu antaranya ia boleh membawa perubahan dalam menjejaskan sumber rezeki rakyat tempatan. Hal ini kerana upah yang murah daripada majikan menyebabkan pekerja tempatan turut menerima tempiasnya, sedangkan pekerja tempatan terpaksa menampung pelbagai kos sara hidup yang semakin membebankan. Selain itu juga kerajaan terpaksa menanggung kos penahanan dan penghantaran ke negara asal mereka. Ini kerana pendatang asing tanpa izin seperti yang diketahui sudah semestinya mereka tidak pernah melalui proses yang betul untuk memasuki sesebuah negara seperti kategori buruh asing yang sah. Mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan permit kerja yang sah. Maka oleh sebab itu golongan parti ini banyak ditangkap kerana pelbagai kesalahan immigration yang hanya akan membebankan pihak kerajaan untuk proses penghantaran semula ke negara asal. Kemudian perubahan melalui aspek sosial, kita boleh lihat kemasukan parti ke negara kita ni telah mengundang pelbagai masalah yang mengancam kesejahteraan dan kepentingan awam di mana mereka banyak terlibat dalam aktiviti jenayah seperti merompak, membunuh, penyeludupan dan pengedaran dadah. Maka ini akan menyebabkan penduduk setempat akan merasa takut dan menganggap kawasan tempat tinggal mereka tidak lagi aman dan selamat. Selain itu juga, rakyat tempatan juga terpaksa berkongsi prasarana dengan pekerja asing ataupun parti inilah. Prasarana yang disediakan oleh kerajaan kebanyakannya dinikmati oleh mereka yang juga bukan warga negara Malaysia. Contohnya, rakyat tempatan terpaksa berkongsi kemudahan seperti perubatan dan pengangkutan awam, contohnya bas, teksi dan LRT dengan pendatang asing tanpa izin ini. Bagi refleksi dakwah untuk bahagian saya ialah perubahan sosial telah memperlihatkan kesannya dalam sesedang kehidupan masyarakat. Perubahan yang mendatangkan kesan positif boleh diterima dan perlu dimanfaatkan seterusnya. Tetapi dalam menangani kesan perubahan yang negatif, pelbagai pendekatan perlu digunakanlah, iaitu menggunakan pendekatan agama melalui aktiviti dakwah kerana dakwah dalam masa ini boleh berfungsi sebagai ejen perubahan sosial. Sebagai contoh kita lihat, kerajaan Malaysia sebenarnya tidak boleh memberi perlindungan kepada parti kerana mereka memasuki negara kita secara haram. Namun atas dasar peri kemanusiaan, kerajaan masih memberikan makanan secukupnya, termasuk membuat saringan COVID-19 secara percuma dan seterusnya memberikan rawatan di hospital bagi menyelamatkan nyawa parti. Baiklah, kesan perubahan sosial boleh dibagikan pada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Bagi kesan positif, antaranya adalah kemunculan nilai dan norma baru yang lebih relevan. Selain itu, kemunculan institusi baru seperti dengan masa sekarang ini, contoh institusi yang muncul akibat perubahan sosial kerana virus COVID-19, iaitu Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 ataupun JKJAV. Selain itu juga berlaku penyusunan semula dan boleh meningkatkan integrasi, iaitu gabungan atau penyatuan dengan beberapa kaum sosial. Bagi kesan negatif pula ialah perubahan yang terlalu cepat boleh menyebabkan nilai lama tidak lagi relevan dan nilai baru belum diwujudkan lagi. Selain itu juga boleh menyebabkan kemerosotan akhlak dalam kalangan masyarakat dan berlakunya konflik antara sesama masyarakat di Malaysia sendiri. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada cadangan penyelesaian. Saya akan membentangkan cadangan penyelesaian daripada beberapa isu sahaja. Iaitu isu bencana alam, iaitu banjir,
Okay, daripada kerajaan boleh memperbanyakkan pembinaan jambatan banjir dan terowong bagi kawasan yang berisiko. Selain itu juga, kerajaan boleh melakukan projek pendalaman dan pelebaran sungai dengan membuang semua lumpur dan kotoran, serta pemeliharaan dan penyelenggaraan hutan perlulah dilakukan secara terkawal. Dan melalui individu dan masyarakat pula perlu mengurangkan sikap suka membuang sampah suka hati dan saluran sisa industri ke sungai. Selain itu juga, masyarakat boleh mengadakan kempen mencintai sungai. Okay, cadangan bagi isu pengangguran pula ialah kerajaan perlu memperbagaikan sektor ekonomi yang banyak memberi peluang pekerjaan yang boleh didapati oleh masyarakat. Selain itu juga, individu perlu lebih positif dalam menghadapi kegawatan ekonomi dengan meningkatkan lagi kemahiran diri mereka seperti menyambung pelajaran dan meningkatkan prestasi diri. Dan yang seterusnya, isu pendatang asing tanpa izin parti, kerajaan perlu dilakukan secara holistik dengan menyeluruh aspek pembentukan saringan awal yang komprehensif sebagai syarat kepada prosedur kemasukan. Selain itu juga, pihak berkuasa perlu menjalankan pemeriksaan yang lebih kerat dan pengawalan yang ketat di sepanjang negara. Dan yang ketiga, kerajaan boleh mewujudkan rangkaian kerjasama dengan negara luar. Kesimpulannya adalah perubahan sosial ini adalah kajian yang sangat penting dalam kajian sosiologi, sebab melalui perspektif sosiologi, perubahan sosial ini adalah proses yang mana akan selalu terjadi sepanjang masa, yang mana menjurus kepada masyarakat itu untuk terus berkembang dan juga berubah. Jadi kelima-lima isu yang kami kemukakan tadi adalah membawa kepada perubahan yang sangat besar dalam masyarakat, tak kira dalam pelbagai aspek, iaitu aspek politik ke ekonomi, tingkah laku, sosial budaya dan sebagainya. Dan perubahan sosial disebabkan isu-isu yang berlaku di Malaysia ni adalah secara tidak langsung mempengaruhi kesemua sistem, nilai sikap masyarakat dan sebagainya lah, yang membawa kepada semua aspek perubahan melalui semua aspek.